Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara semua, salam sejahtera, salam serumpun, salam persaudaraan, salam kemanusiaan serta salam perpaduan kepada saudara semua yang sudi menonton video ini. Alhamdulillahirabbil saudara. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu lagi dalam video pada kali ini. Dan saudara, saya sebenarnya sangat-sangat bersyukur dengan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi dapat bertemu saudara, masih lagi diberi kesihatan, dan kita berdoakan, kita sama-sama berdoa saudara, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempermudahkan urusan kita. Semoga sehat terus kita semua, sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, dan saudara-saudara Islam kita, terutama juga saudara kita di Palestina saudara. Dan saudara, pada hari ini saya nak buat satu reaction saudara daripada channel Khairul Jama'in ini, yang ya umum sedia maklum, saudara sendiri tahu bahawa Khairul Jama'in ini merupakan antara backpacker, antara traveller ataupun individu yang suka untuk travel. Namun saudara, katanya cerita pada kali ini saudara terhutang budi. Kalau tajuk pada videonya adalah terhutang budi dengan orang Indonesia semasa aku tiada duit di Indonesia. Subhanallah saudara. Tajuknya tu pun dah buat saya rasa macam tertanya-tanya. Saya rasa macam nak tahu apakah ceritanya. Dan kalau saudara sendiri lihat pada thumbnail video tersebut pun, keluarga angkat di Indonesia yang membuat aku menangis. Subhanallah. Kita akan saksikan bersama-sama. Cuma sebelum saya membuat reaction ini saudara, saya mohon maaf seandainya sepanjang saya ada channel ini ada kata-kata saya yang mengguris hati saudara. Saya mohon maaf. Dan insya-Allah sama-sama kita saksikan video pada hari ini. Cuma saya ingin memaklumkan, saya telah mencantumkan sumber asli pada deskripsi ini, dan saudara jangan lupa untuk mendukung channel Khairul Jama'in. Okey saudara? Dan tanpa melengahkan masa saudara, kita akan saksikan bersama-sama ya. 3, 2, 1, play. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Aku nak cerita tentang aku betul-betul berhutang budi dengan orang Indonesia. Ini okay. Betul aku tak tipu So aku akan cerita tentang pengalaman aku. Orang kata ada keluarga angkat di sana, dilayan seperti seorang raja. Bukan aku dilahirkan sebagai anak sultan atau sebagainya, bukan. Tapi layanan diorang satu, dan juga aku dijadikan anak angkat. Walaupun masa tu aku tak ada apa-apa, dan aku hanya seorang backpacker yang hanya mahu menjelajah dan juga orang kata mengenali budaya dan manusia lah dekat Indonesia kan. Subhanallah. So aku cerita pengalaman dia adalah masa tu aku travel seorang, tahun 2017, 2016, 2017 kot kalau tak silap aku. So aku datang ke Padang, aku berkenalan dengan seorang lelaki, aku tak ingat siapa nama dia, tapi dia, aku guna couchsurfing lah. So dia bawa aku jalan-jalan Universiti Andalas dan sebagainya. Lepas tu dia tanya aku nak pergi mana. So aku kata aku nak pergi Bukit Tinggi. So bila aku Bukit Tinggi, aku berkenalan dengan Arkan pula, menggunakan sama couchsurfing juga. And then kita orang berkenalan sebagainya, dan aku bergerak ke Solo. Ke Solo tu memang aku tak ada plan, dan aku tak tahu pun apa yang ada ke Solo. Sebab lepas tu aku nak pergi ke Kerinci. Dan bila aku sampai ke Solo ni, so aku sampai dalam malam tau sebenarnya. Aku berkenalan dengan seorang anak muda sana, nama dia Malim. So Malim ni dia naik iklan sekejap saudara. Dia naik motocross, lepas tu dia tiba dia berhenti. Dia berhenti, dia minum kopi kat situ. Lepas tu dia tanya, abang dari mana? Lepas tu cakap, aku dari Malaysia. Lepas tu dia tanya, sendiri ke? Sendiri. Abang pun anak gunung juga ke? Dia tanya macam tu lah. So aku tak faham masa mula-mula anak gunung. So anak gunung ni maksud dia hiker lah. Rupanya sebab dia pun hiking, dia pun kaki hiking. Aku cakap, tapi aku kat sini aku nak travel, backpack kan. Tapi kalau dia beri peluang untuk panjat gunung, aku on je lah kan. Sebab memang aku minat aku panjat gunung. So kita orang jadi rapat sebab dia ceritakan dia pun sebenarnya hari tu dia nak pergi panjat gunung. Sedang nak pergi banyak ke Gunung Talang masa tu. Lepas tu dia kata dia bagi nombor telefon apa semua, kalau balik singgah Solo. Dia kata kat Solo pun ada banyak tempat menarik. Dia pendekkan cerita, lepas aku balik daripada Kerinci apa semua, Kerinci aku pergi Kerinci, Kayu Aro, Sungai Penuh. Lepas tu aku patah balik ke Solo, aku berjumpa dengan dia dia bawakan aku dekat rumah dia lah. Dia pergi tinggal, aku rasa seminggu. Jelas sekali saudara, dia memperkatakan jelas sekali sebenarnya Khairul Jama'in ini
merupakan seorang traveller, dan saya tengok jelas sekali banyak tempat sebenarnya beliau pergi, antaranya di Padang, di Bukit Tinggi kalau tidak silap saya. Dia juga ada mengatakan, dan seterusnya begitu ramai sekali saudara yang dia kenali, dia boleh jumpa hanya kerana hobi beliau sebagai backpacker. Subhanallah. Kita teruskan saudara. Juga aku tinggal dekat rumah dia kan. So dekat rumah dia seorang dan ada mak dia. So ayah dia dah meninggal lah, kakak dia pun meninggal, dan tinggal dia dengan mak dia. So dia panggil omak lah, omak. Sebab sana Omak. Minang, orang Minang. Dia kenalkan aku dengan mak dia. Dan aku perasan dia orang ni bukannya orang kaya, dia orang ni orang biasa. Rumah serba kekurangan, makan serba kekurangan, toilet serba kekurangan, tapi mereka layan aku seperti mereka ada segalanya dekat rumah tu. Dan aku tahu sebab mak dia berusaha masak untuk aku makanan yang sedap-sedap kan. Sebab dia kata, oh daripada Malaysia apa semua. Dia suka tetamu datang daripada luar tinggal dekat rumah dia. Sebenarnya dalam seminggu tu berlaku satu gempa bumi kat sana. Sebab dia titik dia dekat Mentawai, tak silap aku, dekat Kepulauan Mentawai, dan rasa gegar sampai pukul 7 pagi. Rasa gegar sampai ke Solok. Dia sendiri bagi tahu Solok memang selalu berlaku gempa bumi. And then dia kata Gunung Talang tu gunung berapi lah, tapi yang dah mati. Tapi dia kata okey, iklan lagi saudara. Okey, iklan seketika. Dia kata sebelum ni dekat Bukit Tinggi. Bukit Tinggi memang ada berlaku gempa bumi lah, dan pernah berlaku letusan gunung berapi juga dekat sana kan. Dia kata selalu kena. So a good thingnya diorang ni memang terlalu baik pada aku. Walaupun diorang tak ada duit yang banyak, tapi diorang berusaha untuk bawa aku jalan-jalan, pergi tengok beras Solok. Subhanallah saudara, apa yang dikatakan oleh Abang Khairul ini jelas sekali memperkatakan mengenai satu adab ataupun satu budi pekerti yang baik yang ditunjukkan oleh saudara kita di Solok. Kalau tidak silap saya, Solok yang disebutkan oleh saudara Khairul. Dan ya, jelas sekali walaupun mengenali saudara yang mungkin tidak kenal terlalu lama, tetapi subhanallah, adab ataupun tata cara di Indonesia yang sangat menghormati tetamu, terutamanya seperti backpacker Abang Khairul ini, yang katanya bukan sahaja memberikan kita kata kita panggil kita panggil bukan sahaja sapaan yang mesra, malah turut menjemput ke rumah, memasak makanan yang sedap katanya. Dan katanya sapaan atau panggilan kepada ibu, kepada kawannya itu adalah Omak. Okey, kita teruskan saudara. Dekat sana famous dengan beras Solok, beras yang berkualiti lah. So dia belikan beras aku, Solok, suruh bawa balik dan sebagainya. So okey, korang cop sekejap sebelum aku nak ucapkan selamat tahun baru dan terima kasih 2020 kepada korang semua yang telah support aku dan juga tim Cerita Encore. Terbaik. Untuk pengetahuan korang, kita orang ada produk baru yang paling power pernah aku riliskan dan juga Cerita Encore riliskan. Kita orang ada baju Muda Adalah Sejarah, van sebenarnya ikut dengan sejarah dia. Aku tak nak jual. Aku nak letak untuk tim aku je. Tapi sebabkan banyak sangat permintaan, jadi aku riliskan untuk 100 pieces sahaja. Dan juga baju Menjala Matahari, iaitu komuniti bajau laut. Kita memfokuskan kepada komuniti bajau laut. 10% kita akan masukkan ke dalam Impactive Malaysia untuk kita bantu komuniti bajau laut di atas air, especially di Sempurna Sabah. Dan juga kita ada bag outdoor, orang kata outdoor bag, outdoor sling bag ni yang aku dah pakai 2 bulan lepas sebenarnya. Aku dah test dan aku rasa berbaloi untuk korang beli. Dapatkan segera. Thank you siapa yang telah support Cerita Encore sejak dari 2020 hinggalah sekarang. Semoga 2021 memberi rahmat kepada Cerita Encore. Okey, terima kasih. Amin. Kita sambung balik cerita tadi. Okay. Memang sangat baik lah layanan dia. Dia kenalkan aku dengan kawan-kawan dia yang anak gunung sama-sama. Aku rasa macam mana? Aku rasa sedih ketika tu sebab aku tak mampu beri apa-apa. Sebab aku tak ada duit. Ketika aku travel tu aku tak ada duit yang banyak gila macam, oh terima kasih sebab layan dah, ambil RM100, ambil tak. Sebenarnya Malim ni bekerja dengan kantor government lah, kantor kerajaan kan, kantor pemerintah, tapi sebagai dispatch kalau tak silap aku lah, sebagai macam dispatch, hantar surat dan sebagainya. Dan dibayar gaji RM600, RM600 sebulan. So
Aku tanya dia cukup ke RM600? Lepas tu dia kata alhamdulillah cukup untuk sara mak dia apa semua. Bagi aku dia seorang anak muda yang kuat lah, yang sangat strong lah. So Malim, kalau tengok video ni, aku nak ucapkan terima kasih sebab selama ni bila aku datang ke Solo, kamulah orang yang selalu menjemput, kamulah orang yang selalu ada bersama aku ketika tu. Dan dia sanggup hantar aku ke airport walaupun aku kata jangan. Aku naik bas pergi airport, dia kata jangan. Dia Malim sendiri yang hantar. Dia kata sebab Malim dah bersama abang, dah Malim nak tengok abang pergi biar depan mata Malim. Subhanallah. So aku rasa macam terharu gila lah. Aku terharu, dan sejak lepas tu 2-3 kali aku pergi memang aku dah akan datang rumah dia, dan aku dah menjadi anak angkat dia orang, keluarga angkat dia orang. Walaupun aku tak boleh mampu bagi duit pada dia orang, tapi aku terharu sebab aku boleh bagi, orang kata aku mampu memberi senyuman kepada mereka lah. Benda-benda tu yang buat aku rasa macam aku terhutang budi dengan orang Indonesia lah, especially keluarga Malim. Walaupun keluarga dia kecil, keluarga sederhana, serba kekurangan, tapi dia melayan aku macam aku ni sebahagian daripada keluarga mereka lah. Dia bawa aku jalan-jalan, dia pergi bawa aku panjat gunung ni, bermalam dekat gunung ni. Okay, buku aku tajuk Bertuhan di Jalanan tu, cover depan tu diambil di Solok. Aku tak ingat nama bukit apa, tapi aku dengan Malim tu masa pertama kali pergi dengan Malim. So memang kita orang tangkap gambar dekat situ. Aku rasa dia dah melakukan yang terbaik, dan dia pernah cakap aku, kalau saya ada duit bang, saya dah bawa dah abang pergi sini yang tempat kena bayar, dah tempat cantik lah. Tapi aku cakap tak apa, bawa tempat yang free. Sebab aku bukannya nak pergi tempat mewah, aku kata aku nak pergi tempat yang ada budaya apa semua. Dia bawa aku tempat makan makanan lokal, kafe, berkenalan dengan kawan-kawan dia. Masa tu aku tak terkenal lagi, aku boleh bagi tahu masa tu aku tak terkenal dan orang tak kenal aku pun, tapi dia layan aku macam aku ni orang yang sangat-sangat terkenal tau. Aku macam gila lah. So setiap kali ada pernah sekali tu aku dekat Padang, dan dia dari Padang ke Solok atau dari Solok ke Padang ni mengambil masa sekitar 2 jam lebih. Dia sanggup datang dari Solok semata-mata untuk jumpa aku. Bayangkan, aku tanya kenapa dia sanggup datang apa semua, sebab dia tahu aku dekat Padang kan, sebab aku ada urusan kerja time tu. Lepas tu dia kata tak apa, Malim nak jumpa abang je, sebab dia bahasakan diri dia Malim nak jumpa abang sebab Malim dah lama tak jumpa abang. Dan dia selalu cakap, dulu abang, kalau abang kahwin nanti Malim nak datang Malaysia, sebab dia tak pernah datang Malaysia. So dia teringin datang Malaysia, dan dia teringin nak panjat gunung-gunung dekat Malaysia. Tapi masa aku kahwin tu, sebab aku kahwin bukan kahwin mewah gila kan, so memang sederhana lah. So memang tak tercapai lah hajat dia untuk datang Malaysia untuk tengok aku kahwin dan sebagainya. Tapi insyaAllah kalau border dah buka, memang aku nak bawa isteri aku, anak aku untuk pergi sana dan bertemu dengan keluarga Malim, sebab aku rasa aku membesar ataupun pengalaman aku ada sebahagian daripada mereka. Sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih kepada orang Indonesia. Ini bukannya propa ke apa, tapi ini ikhlas daripada hati aku, ikhlas daripada hati aku, sebab korang dah layan aku sebaik mungkin. Walaupun ketika tu aku tak ada apa-apa, walaupun gempa, dibawa aku pergi makan durian dan so pergi rumah kawan dia pergi cari durian. Aku rasa terharu sebab dia nak aku rasa experience lokal tu dekat sana kan. Dan benda-benda yang dia cakap macam satu hari nanti kalau saya ada duit, dia kata dia nak kerja dekat Malaysia, nak cari wang untuk mak dia lah kan. So benda-benda tu lah. So aku cakap lah, susah sebenarnya nak bekerja dekat Malaysia kan, tapi kalau kamu ada semangat, niat kamu betul, silakan lah aku kata kan. So itu dia bagi tahu dia tengah kumpul duit dan sebagainya. So aku suka spirit anak muda yang macam tu, sebab dia bila dia bersemangat, aku secara tak langsung aku bersemangat dan bermotivasi untuk diri aku. So terima kasih orang Indonesia. Aku betul-betul berhutang budi dengan orang Indonesia, especially keluarga Malim. Aku harap kau membesar dengan sihat dan kau akan berjaya mencapai apa yang kau inginkan lah pada orang kata kerjaya kau dan apa saja. Okay, insyaAllah lepas COVID ni, lepas reda and then border buka, aku akan bawa anak bini aku untuk jumpa keluarga Malim lah dekat Padang ataupun dekat Solok, Indonesia. So kita doakan supaya dunia akan sihat dan semakin pulih dan akan menjadi indah semula. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, itulah dia. Ini adalah perjalanan menuju ke destinasi, definasi ke. Jadi saudara, jelas sekali dalam video ini Abang Khairul ataupun Khairul Jamain ini menceritakan mengenai pengalaman beliau, kerana beliau antara pengembara atau backpacker yang kerap kali mengembara di pelbagai kawasan. Dan subhanallah saudara, sepanjang perjalanan beliau, katanya beliau berkongsikan pengalaman dengan saudara kita, bagaimana
satu saat beliau mengalami masalah kekurangan wang, walau bagaimanapun subhanallah beliau ditakdirkan bertemu dengan antara kita kata namanya Malim, yang merupakan insan yang sangat baik, yang mana membuktikan bahawa kemanusiaan ini saudara melebihi segala-galanya. Dan subhanallah, sikap Malim ini boleh dicontohi kepada sesiapa sahaja di luar sana, termasuklah diri saya. Dan jelas sekali sebagai backpacker, bukan sekadar mengembara, malah menambahkan lagi kenalan dan juga mengikatkan lagi talian persaudaraan. Dan kepada saudara semua, kita sama ada di Malaysia atau di Indonesia, kita adik abang haruslah sentiasa bersatu saudara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memajukan dan mensejahterakan Malaysia dan Indonesia hingga selama-lamanya. Apa-apa pun, terima kasih kepada channel Khairul Jama'in ini saudara, kerana sedikit sebanyak kita dapat mengetahui ataupun mendengar perkongsian daripada backpacker ini yang menceritakan mengenai pengalaman beliau berada di luar daripada kawasan, iaitu di luar Malaysia, dan mengembara hingga ke Indonesia dan menceritakan sedikit mengenai saudaranya, saudara yang dikenalinya yang kini katanya telah menjadi seolah-olah keluarga angkat saudara. Dan katanya juga apabila sempadan dibuka setelah redanya COVID-19, kemungkinan besar saudara kita ini, Khairul ini, akan kembali menjenguk ataupun melawat saudara angkatnya di Indonesia. Apa-apa pun, ya saudara, itulah kita saudara serumpun, diharap akan sentiasa bersatu saudara. Walaupun apa jua halangan yang mendatang, semoga kita tabah dan diberi kekuatan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.